Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat dipertemukan kita pada hari ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua berada dalam situasi yang sihat, berada dalam mood yang baik dan berada dalam kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah, bersempena dengan pembukaan sekolah bagi sesi bersemuka pada 20 Mac 2022 bagi negeri-negeri zon A, iaitu negeri Kelantan, negeri Terengganu, Kedah dan juga Johor. Maka insya-Allah hari ini kita akan share, kita akan kongsikan beberapa tips yang merupakan amalan ataupun doa yang boleh kita amalkan selaku ibu bapa dan juga siapa sahaja untuk pertamanya kita nak berdepan dengan anak-anak yang mungkin bermasalah untuk nak ke sekolah, mungkin anak-anak yang pertama sekali ke sekolah, dan juga mungkin juga untuk kita nak pastikan anak-anak kita ke sekolah dalam keadaan mereka bersedia, mereka mudah untuk menerima ilmu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran juga ada menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku turunkan Al-Quran ini ianya merupakan boleh juga menjadi sebagai satu penawar, boleh menjadi satu mungkin boleh kita sebut sebagai ubat dan sebagainya, dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang zalim itu tidak sedikit pun bertambah, melainkan mereka ini kekal ataupun bertambahnya kerugian kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada 2-3 perkara yang mungkin kita boleh amalkan dalam kita nak menghadapi sesi persekolahan anak-anak, terutama sekali bagi yang pertama kali menjejakkan kaki ke alam persekolahan. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan kepada kita melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan satu doa kepada Ibnu Abbas, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini dibacakan kepada sepupu baginda sehinggalah sepupu baginda iaitu Abdullah bin Abbas ini muncul sebagai seorang yang boleh dikatakan pakar rujuk di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan Ibnu Abbas ini juga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abbas ini juga terkenal dengan kecerdikannya, mampu untuk mentafsir Al-Quran dan sebagainya. Dan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maknanya kita boleh bacakan kepada anak-anak sambil-sambil kita peluk cium anak, sambil-sambil kita mengucuk dahi anak dan sebagainya. Boleh kita bacakan, iaitu Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan boleh juga kita tambah, kalau nak tambah di ujungnya, wa 'allimhu al-hikmah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita telusuri maksud di sebalik apa yang kita baca ialah Allahumma faqqihhu fid din, supaya Allah SWT berikan kefahaman dari segi agama, kefahaman yang mendalam, wa alimut ta'wil, dan ilmu supaya alim sehingga dapat untuk nak mentafsirkan Al-Quran. Dan kita tambah lagi di ujung, wa alimhul hikmah, supaya Allah berikan kefahaman yang dalam untuk anak-anak kita menjadi orang yang bijak pandai dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, disambung lagi, kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran ini, banyak yang dilakarkan beberapa peristiwa, terutama sekali peristiwa di kala Umar bin Al-Khattab, iaitu khalifah yang kedua, mendengar beberapa ayat dibaca oleh adik dia terus tertarik hati. Maknanya dia rasa gerun, dia rasa hatinya terbuka untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ini juga boleh kita amalkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijinakkan hatinya, dipermudahkan, dilembutkan hatinya, mudah untuk nak menerima ilmu. Tadi marilah sama-sama kita amalkan 5 ayat yang simple ini, iaitu 5 ayat yang pertama dalam surah Taha, yang mana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 ayat yang simple saja. Yang pertama ni, kalau kita boleh sebut, yang pertama adalah Taha, ada 1 ayat, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa 2 ayat, illa tazkiratan liman yakhsha 3 ayat,
Dan ayat yang keempat, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, 4 ayat. Dan ayat yang terakhirnya ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. 5 ayat ni cukup-cukup simple. Maknanya kita boleh jadikan amalan kita selain daripada kita nak mohon kepada Allah SWT, nak ambil sempena peristiwa yang berlaku di zaman di zaman Umar bin Al-Khattab, dapat juga kita jadikan sebagai zikir, yang mana Quran ini sebagaimana digambarkan Nabi SAW, satu huruf yang kita baca Allah gandakan dengan 10 ganjaran. Maka sama-samalah insya-Allah kita praktikkan bagaimana ayat ini dapat menundukkan Umar yang terkenal sebagai seorang yang kalau boleh kita sebut di zaman jahiliah ni, seorang yang bengis, seorang yang tak semudah itu untuk nak menerima dakwah daripada Nabi SAW. Dan yang seterusnya boleh juga kita baca ayat yang kalau saya sebut pada hari ini, iaitu suratul Insyirah, surah Insyirah. Surah Insyirah ni bila kita tanya saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, rakan-rakan kita di luar sana, ramai yang seolah-olah macam janggal ataupun rasa sesuatu yang asing. Sebenarnya kalau kita tanya, adakah saudara-saudari tahu apa surah yang kita sebut sebagai Alam Nashrah? Ramai di kalangan kita ini mampu, dan ramai yang ingat ataupun ramai yang menghafalnya. Jadi marilah sama-sama kita praktikkan. Yang ketiga ni lah suratul Insyirah, ayat yang pertama sehingga ayat yang terakhir. Ayat ni juga dapat melapangkan dada, ayat ni juga dapat menenangkan jiwa. Sebagaimana kita telusuri di sebalik penurunan ayat suratul Insyirah ini tadi, sebenarnya Allah datangkan khusus untuk nak menghiburkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Di saat baginda berada dalam keadaan down, berada dalam keadaan duka cita dan sebagainya, Allah datangkan surah ini. Dan dalam surah ini juga diberikan 2 penekanan. Yang pertamanya disebut secara berulang, iaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Disebut di sebalik kesukaran, sesungguhnya di sebalik kesukaran itu adanya kesenangan. Maknanya didatangkan kesukaran ni, di hujung ada kesukaran yang ada didatangkan kesukaran, di hujungnya ada Allah sediakan kesenangan untuk kita. Dan diulang sebanyak 2 kali. Yang mari kita sebut sama-sama dalam surah Al-Insyirah yang boleh saya katakan surah yang pendek juga, iaitu yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Boleh kita amalkan surah ni, insya-Allah kita baca bersama dengan anak-anak, ataupun kita baca dan kita hembus kepada anak-anak. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah SWT supaya Allah melembutkan hati kita, Allah dapat melembutkan hati anak-anak kita supaya mereka ini mudah untuk nak mendapatkan ilmu. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga kita praktikkan ayat yang ayat Al-Quran yang lain yang disebut dalam surah An-Nur. Ayat ini agak panjang sikit, tapi insya-Allah kalau kita amalkan, kita jadikan suatu yang kelaziman kepada kita, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat praktikkan. Dan sebalik yang saya sebut tadi, pertamanya kita dapat pahala sebagaimana orang membaca Al-Quran. Yang kedua, kalau kita amalkan selalu dikira sebagai zikir. Dan yang ketiga, terapkanlah ataupun sematkanlah impian kita atau harapan kita. Mudah-mudahan dengan bacaan kita ini tadi dapat memberikan nur, dapat memberikan sinar kepada anak-anak kita supaya mereka ini mudah untuk nak mendapatkan ilmu, terutama sekali dalam proses ataupun perjuangan mereka untuk nak belajar di sekolah dan sebagainya. Ayat ini dalam surah An-Nur ayat 35 yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nara nurun ala nur yahdi man yasha yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Ayatnya cukup-cukup simple. Insya-Allah kita boleh amalkan ayat ini supaya mudah-mudahan di waktu menunggu kita pagi-pagi, mungkin dalam kereta dan sebagainya, boleh kita praktikkan daripada kita melakukan perkara yang sia-sia. Sama-sama kita amalkan ayat ini yang juga merupakan satu doa, yang merupakan zikir yang boleh kita praktikkan supaya mudah-mudahan ilmu yang bakal mendatangi anak-anak kita ni mudah untuk nak meresap, mudah untuk mendatangi anak-anak kita dan sebagainya, dan menjauhi anak-anak kita ni daripada jiwanya yang keluh kesah dan mungkin juga takut kepada suasana persekolahan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali marilah sama-sama kita cuba melihat
dalam surah Al-Anbiya ayat 79, yang mana doa ini juga boleh kita amalkan untuk membantu anak-anak kita menghadapi situasi yang mungkin situasi yang sukar di awal persekolahan mereka, situasi yang pertama. Dan mungkin juga anak-anak kita yang dah biasa dengan sekolah pun, kita boleh membantu anak-anak kita ni supaya lebih kefahaman ilmu mereka ni mudah nak dapat dan sebagainya. Itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa fahamnaha Sulaiman kallan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wat tayri wa kunna fa'ilin. Itu ayat 5 5 doa dan 5 zikir yang sebagaimana saya sebut tadi. Kita mulakan dengan doa yang kita baca, iaitu Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, dan kita sambung dalam bacaan yang berikutnya. Kita baca 5 surah yang pertama dalam surah Taha, dan yang berikutnya kita baca surah Al-Insyirah, dan kita baca ayat 35 dalam surah An-Nur, dan akhir sekali insya-Allah kalau mampu juga kita bacalah dalam surah Al-Anbiya ayat 79. Mudah-mudahan dengan apa yang kita praktikkan ini, pertamanya dapat membuka ladang pahala kita di dunia, yang manfaatnya kita akan raih di akhirat, dan yang keduanya membantu anak-anak kita untuk mereka nak menghadapi suasana yang mencabar waktu sesi pembelajaran dan juga sesi mereka ini nak mengajar ilmu dan sebagainya. Dan juga boleh juga membentuk jiwa anak-anak kita supaya mendekati orang panggil jiwa yang rabbani, jiwa yang Quraniyah, dan jiwa seorang anak yang taat kepada pertamanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasul, dan perintah ibu dan ayahnya, perintah juga guru-guru di sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan anak kita ini boleh tumbuh sebagai seorang yang setidak-tidaknya tak mampu menjadi orang yang memberikan manfaat kepada mereka yang lain, setidak-tidaknya mereka ini mampu terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dan saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menjalani sesi persekolahan bagi sesi 2022. InsyaAllah mudah-mudahan sesi 2022 yang bakal mendatang ini dapat memberikan kita satu keazaman, satu tekad yang baru. Kita baru saja melepasi fasa-fasa yang susah, fasa pandemik dan sebagainya, dan kita nak berhadapan nak melangkah ke fasa endemik. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama jaga kita, sama-sama jaga anak kita, dan insyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan jalan kita untuk pertama permudahkan jalan kita untuk meraih manfaat di dunia ini, dan mempermudahkan perjalanan kita ke akhirat insya-Allah. Pada itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.